Penggunaan aplikasi media sosial maupun laman sesawang bukan lagi satu perkara asing dalam usaha mencari jodoh. Kesukaan kerja, antara faktor utama medium ini digunakan sebagai alternatif mencari pasangan hidup. Ditubuhkan sejak 2016, platform tiljannah.my telah membantu lebih 1,300 ahlinya menemui pasangan masing-masing. Mengikut statistik, sekitar 5.56 juta rakyat Malaysia lelaki dan wanita masih bujang. Ini menunjukkan mencari jodoh bukanlah satu tugas yang begitu mudah. Namun, dengan adanya portal kami menyediakan ribuan calon yang boleh ditapis bagi memudahkan para lelaki dan wanita yang masih bujang di Malaysia untuk mencari jodoh. Platform ini menyediakan senarai calon dari semua negeri dan latar belakang yang berbeza. Pelanggan boleh membuat carian berdasarkan negeri, status perkahwinan dan umur mengikut pilihan sendiri. Eva Wani Muhammad yang menjadi ahli tiljannah.my sejak timbul rasa ingin mencuba cari jodoh, bertemu dengan pasangannya Muhammad Soleh Ridwan. Yang kedua berkenalan di sebuah laman portal tiljannah.my. Mula mendaftar menjadi ahli tersebut pada 3 Julai 2019. Alhamdulillah pada tanggal 21 September kami mengikat ikatan pernikahan dan kami menjadi suami isteri yang sah. Perasaan pada mulanya mendaftar sebagai ahli agak gemuruh dan Alhamdulillah jodoh juga diberikan oleh Allah bersama dengan isteri yang saya cintai. Platform ini juga berjaya menyatukan Nur Hanum Baizura Muhammad Fisul dan pasangannya Mak Juzail Iman Ali. Assalamualaikum. Nama saya Nur Hanum Baizura. Alhamdulillah saya dan suami bertemu jodoh melalui Tiljannah yang mana kami mengetahui Tiljannah melalui Facebook. Kami mula berkenalan pada bulan Mei 2018 dan Alhamdulillah pada Mei 2020 kami selamat diijab kabulkan. Pada sesiapa yang belum bertemu jodoh, insya-Allah anda semua akan bertemu jodoh di sini dan diharap hubungan yang kami bina berkekalan hingga ke syurga insya-Allah. Bukan sekadar platform mencari jodoh, tiljannah.my turut merancang memperluas perkhidmatan yang ditawarkan kepada khidmat kaunseling dan konsultasi, khidmat pengatur jodoh atau matchmaking service dan speed dating. Assalamualaikum dan selamat malam kepada penonton yang sedang menyaksikan siaran langsung Forum Bicara Wanita di page Facebook dan IG kami iaitu tiljannah.my di mana kami sedang menyiarkan langsung ke serentak kedua-dua platform kami. Jadi bolehlah ajak kawan-kawan keluarga untuk menyaksikan Forum Bicara Wanita pada malam ini. Okay? Kepada yang baru masuk, saya ucapkan selamat datang dan pastikan anda tidak terlepaskan peluang untuk memenangi hadiah yang menarik di mana kami akan adakan kuis daripada soalan-soalan yang akan disoalkan kepada panel-panel kami. Okay? Di mana kuis itu akan ada jawapan dalam kisah cinta mereka yang akan mereka kongsikan sebentar sahaja lagi. Okay? Sebelum itu di sini saya memperkenalkan diri saya dahulu sebagai moderator untuk event Forum Bicara Wanita pada malam ini. Okay? Nama diberi adalah Nur Izzah binti Abdullah. Masa dia maklum yang pernah selalu ataupun yang selalu join mengikuti siaran langsung sebelum-sebelum ini tentang perkongsian tips-tips ataupun sembang santai. Pastinya anda mengenali saya. Jadi pada malam ini seperti yang anda semua tahu, saya tidak keseorangan. Okay? Saya ditemani oleh dua orang panel jemputan istimewa kami iaitu ahli alumni portal Tiljannah di mana mereka berjaya berjumpa jodoh di dalam portal tiljannah.my. Okay? Sebelum saya nak mulakan forum pada malam ini, okay, saya nak ajak kepada orang bujang ataupun yang belum berjumpa jodoh kan di luar sana. Okey, sama ada janda ataupun duda, bolehlah daftarkan diri anda di laman website kami iaitu tiljannah.my di mana telah ramai berjaya jumpa jodoh di dalam portal kami, terutamanya dua orang ahli panel kami yang sekarang ini. Okey. Jadi macam mana nak daftar kan? Sangat mudah untuk daftar di portal tiljannah.my. Anda hanya letakkan email, nombor telefon dan juga kata laluan. Sangat mudah. Dan syarat daftar dia untuk join tiljannah.my ini pun sangat-sangat mudah iaitu mesti seorang warga negara Muslim Malaysia. Untuk lelaki pula adalah berusia
20 tahun ke atas. Manakala bagi wanita pula adalah 18 tahun ke atas. Sangat-sangat mudah untuk join portal tijana.my. Okay? Jadi kita teruskanlah kepada forum tajuk utama pada malam ini. Okey, iaitu jodoh yang tak disangka, di mana pertemuan di Tijanah.my. Okey, sebelum saya nak memperkenalkan ahli-ahli panel kami pada malam ini, saya ada serangkap pantun nak dibacakan. Okey. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempuah. Salam sembah pembuka pembicara. Selamat datang untuk semua. Okay. Jadi di mana di Facebook ataupun di Instagram ya, kalau ada apa-apa pertanyaan ataupun persoalan nak bertanya kepada ahli-ahli panel, boleh je komen. Okay. Nanti saya akan bacakan dan bertanyakan ada ahli-ahli panel kami. Okey, jadi saya tidak ingin membuang masa lagi. Saya ingin memperkenalkan dua orang ahli panel jemputan iaitu dalam forum bicara wanita kali ini. Okey. Di sebelah kanan saya kita ada Puan Amalina. Okey, Puan Amalina, boleh perkenalkan diri anda dan serta latar belakang sedikit. Silakan Puan Amalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh dengar? Boleh. Okey. Pertama sekali saya nak ucapkanlah kepada pihak Tijana.my dan moderator Izzah kerana sudi menjemput saya sebagai panel pada forum malam ni. Okey, jadi saya kenalkan diri saya. Nama saya Amalina binti Azhar, berumur 28 tahun dan berasal dari Ampang, Selangor. Dan suami saya bernama Muhammad Zulfadli bin Abdul Ghaffar, berusia 29 tahun dan berasal dari Melaka. Dan sekarang kami menetap di Cyberjaya. Okey, terima kasih Puan Amalina. Okey, di mana kalau anda kan selalu tengok testimoni ataupun baca-baca kisah cinta di dalam website kami, anda pasti kenal dua orang ahli panel kami ni yang telah mengungsikan testimoni kisah cinta mereka. Terima kasih Puan Amalina. Okey, seterusnya kita ada Puan Izzah. Nama dia sama dengan saya tetapi orang yang berbeza. Okey. Puan Izzah boleh memperkenalkan diri anda dan latar belakang sedikit. Silakan Puan Izzah. Okay, terima kasih Izzah. Assalamualaikum dan selamat malam. Nama saya Izzah binti Abi Khalid. Berumur 31 tahun ni. Berasal daripada Pahang dan menetap di Selangor. Alhamdulillah dengan platform Tijana saya sudah berkahwin dan suami saya bernama Khairul Nasri bin Basri, berumur 34 tahun. Tapi malangnya kami PJJ, dia di Singapura, saya di Selangor lah. Buat masa sekarang ni kami PJJ sekejap. Itu saja. Okey, terima kasih Puan Izzah. Beliau pun adalah seorang ahli alumni Tijana.my di mana sekarang ni dia tengah berjalani PJJ iaitu percintaan jarak jauh. Ya Puan. Terpaksalah berpisah sekejap disebabkan kerja. Terima kasih Puan Amalina dengan Puan Izzah kerana sanggup berkongsikan masa pada malam ini untuk kongsikan cerita tentang bagaimana mereka ni boleh bertemu dalam portal Tijana.my. Okey. Jadi terima kasihlah saya ucapkan. Okay. Jadi saya nak ingatkan semula kepada tetamu-tetamu kita pada malam ini di Facebook dan juga Instagram, di mana anda kenalah tengok daripada awal sehinggalah akhir, di mana sesiapa kan yang berjaya menjawab kuis soalan di Instagram dan Facebook akan memenangi hadiah yang menarik. Okay. Jadi bagaimana kan bagaimana boleh tahu tentang portal Tijana.my ni kan ataupun dan macam mana terdetik hati nak sertai, adakah terjumpa di YouTube channel Nisa Zeli ke, di Facebook ke ataupun dari rakan-rakan ke. Puan Amalina boleh kongsikan dahulu. Silakan Puan Amalina. Cerita dia macam ni. Saya dulu pernah lah pasang niat saya nak bernikah umur 25 tahun. Jadi masa tu saya umur 20 tahun tau. So bila dah sampai nak dekat umur 25 tahun tu masih tak ada calon lagi. So dia macam tiba-tiba macam
kita punya social media ni di Facebook saya lah, tiba-tiba dia naik pasal portal-portal cari jodoh ni, termasuklah Tizanah.my ni. So saya dapat tahu portal Tizanah.my ni dari Facebook lah, dari social media saya. So saya terdetik nak join Tizanah.my ni bila saya dah hampir nak habis degree life saya masa April 2017. Masa tu saya daftar Tizanah.my ni. Tapi daftar saja tau, daftar je, tak buat apa-apa sebab rasa lepas ni mestilah kita akan ada jumpa orang-orang kan, sebab masa kita nak cari kerja ke apa kan, so mesti ada jumpa ramai orang lagi. Jadi saya biarkan dulu akaun saya dekat situ. Daftar macam tu je lah, duduk dekat situ. Sampailah satu masa rasa macam kita ni asyik tersuka jodoh orang je kan. Tersuka jodoh orang, lepas tu terjaga jodoh orang. So jadi macam dah tak seronok dah bila nak try kenal orang secara fizikal tu. Jadi saya pun teringat yang saya dah pernah daftar akaun Tizanah masa 2017 tu kan, masa saya final year tu. Jadi 2018 31 Ogos saya masuk balik Tizanah, and then saya daftar, saya isi borang tu kan, borang yang dekat website itu. Lepas tu esok tu admin terus approve tau. Daripada situlah saya bermulalah pencarian jodoh lah. Pencarian jodoh atas talian. Okey, terima kasih Puan Amalina atas perkongsian bagaimana kan Puan Amalina ni tahu Tizanah.my dan macam mana terdetik hati beliau terjumpa iklan di Facebook kan Puan Amalina, dan disebabkan dia join sebab dah penat dah jaga jodoh orang kan. Sebab kadang-kadang kan pertemuan ni kadang-kadang ada sebab nak bagi pengajaran kan. Okey, terima kasih Puan Amalina. Okey, seterusnya Puan Iza, dari mana tahunya portal Tizanah.my ni dan macam mana terdetik hati nak sertai? Silakan Puan Iza. Okay, terima kasih Iza. Seperti macam Puan Amalina share tadi, saya pun nampak Tizanah dekat Facebook. And then dah lama nampak, tapi waktu tu jenis macam relax lagi because of yelah kita still lagi berharap yang kita akan jumpa dengan orang lain dalam dunia betul lah, maksudnya boleh reality lah, bukan alam maya kan. So relax lagi, tapi memang tergerak hati, memang nak download dan register daftar, tapi macam tak ready lagi, bukan timing dia lah kan. Lepas tu kita pun bercinta lah bertahun-tahun dengan orang yang bukan jodoh kita. Lepas tu last year kenal dengan orang, quite challenging jugalah bercinta time COVID kan, last year lah kan, PKP. So tak macam mana at the age of 30 saya tak sangka saya berada dalam toxic relationship dengan somebody ni. Lepas saya dah recover after 2 months macam tu, saya decide lah, saya kata why not kita try, kita ikhtiar lah Tizanah.my ni. Dah saya ingat lagi 31 Disember last year 2020 saya register, terbuka hati lah. Saya kata tak apa, saya dah ready nak kenal orang lain. Saya yakinlah kepada niat saya nak kahwin kan. Lepas tu saya dah register, bulan 1 tahun ni baru saya macam actively cari ataupun dah ready lah. So start pada situ saya percaya dekat Tizanah because dia punya previously testimoni ramai pasangan yang dah kahwin. Saya memang nampak benda tu, dia orang kahwin. Maksudnya Tizanah ni something platform yang kita boleh percaya lah, bukan main-main. Memang ada calon yang bagus kat situ. So that's why dari situ saya try lah Tizanah ni. So bulan 1 tahun ni baru saya try Tizanah. Walaupun dah lama niat saya nak download, tapi memang timing tu belum lagi. So memang bila dah toxic relationship, dah recover, dah frust semua, baru saya ni last lah saya cari jodoh kat sini. Itulah bermulanya Tizanah ni. Okey, terima kasih Puan kongsian bagaimana dia dapat tahu tentang Tizanah.my dan macam mana terdetik hati nak sertai kedua-dua ahli panel kami. Mereka terjumpa di Facebook dan kedua-dua dia juga
dan mereka lepas daripada past relationship. Diorang pun tak boleh nak expect kan nak jumpa jodoh dalam alam maya. Sebab kalau dulu pun, zaman dulu pun zaman mamak kita more kepada reality kan, kita jumpa depan. Tapi sekarang zaman moden, zaman teknologi. Kita pun takkan tahu jodoh kita sama ada kita jumpa di alam maya ataupun di luar kan. Jadi itulah antara perkongsian bagaimana kan Puan Izzah dengan Puan Amalina tahu tentang Tijana Dokmai. Okey. Untuk soalan seterusnya, okey. Apa kelebihan portal Tijana Dokmai ni kan yang Puan Amalina dan Puan Izzah nampak, ataupun bolehlah kongsikan cabaran yang dihadapi semasa menyertai portal ni. Puan Amalina boleh kongsikan dahulu. Sebenarnya sejujurnya lah sebelum saya join betul-betul nak fokus dekat Tijanah ni, saya ada join lagi 2 account portal yang mencari jodoh lah, portal Muslim cari jodoh. So saya buat survey mana yang paling dekat di hati. Jadi saya at last saya pilih juga Tizana sebab bagi saya first dia patuh syariah, lepas tu user friendly, dia tak ada banyak pop-up iklan ke apa semualah. And then kita boleh filter juga kan jodoh-jodoh yang calon-calon jodoh yang kita nak cari. Sebagai contoh macam kita cari by background study dia ke, negeri mana ke kan. Lepas tu salah satu lagi sebab admin Tizana ni respon dia sangat cepat, sangat bagus. Itu yang saya suka juga. And then privacy kita, data peribadi kita pun terjaga. Tak ada tahu nama, tak ada tahu nombor phone kita, memang sangat-sangat terjaga. And then sambil saya survey tadi yang 3 portal tu, sebenarnya saya survey juga harga untuk jadi ahli premium sebab untuk jawab salam kan kita nak kena jadi premium baru boleh jawab salam kan. So saya rasa Tijana ni yang paling affordable lah untuk saya invest lah, untuk saya bayar. Tu sebab itulah saya pilih Tijana. Sebab yang paling dekat, dekat di hati lah macam tu. Jadi cabaran masa cari jodoh secara maya ni dekat Tijana, jujurnya saya cakap husband saya ni dia calon yang dah 100 lebih, tak ingat rasanya 150 something tau. Memang terlalu banyak sangat dapat salam sampai saya rasa macam aku ada market juga lah kat sini. Sebab kita kat depan dekat bila secara fizikal untuk terjaga jodoh orang tu kan. Tapi bila masuk Tijana ni, ramainya. Sebab terkejut juga. Sampai saya memang tulis tau ID setiap calon tu. Sebab saya ingatkan macam orang yang sama kan yang bagi salam banyak kali, ulang-ulang tu. Tapi tak, rupanya calon lain-lain. Sampai rasa macam sampai memang betul-betul kena tapis lah. Dah sebulan lebih tu barulah husband saya muncul lah macam tu. So itulah yang cabaran dia lah. Sebab lagi satu mungkin sebab kita aktif kan, so duduk dekat atas kan bila dekat list tu. Jadi mungkin sebab tu jugalah orang nampak saya jugalah. Dan masa saya tengah cari jodoh tu saya job seeker. That's why lah saya compare tadi harga-harga untuk jadi ahli premium tu, mana-mana yang saya boleh, yang saya mampu lah untuk invest. That's why lah. So macam tu lah cabaran dia. Calon-calon sangat ramai, sangat-sangat ramai. Okey, terima kasih Puan Amalina kerana kongsikan bagaimana cabaran kan, cabaran dan kelebihan portal Tijana. Beliau dah tengoklah, dah survey dahulu 3 portal pencarian jodoh dan dia lihat Tijana Dokmai ni ada advance lah daripada portal-portal lain dan mempunyai harga yang berpatutan kan. Seterusnya husband dia pula menjadi ramai. Jadi dekat dalam portal Tijana Dokmai kami ni dah ramai yang join, semuanya Muslim yang serius untuk mencari jodoh kan. Terima kasih Puan Amalina. Okey, jadi Puan Izzah, bagi Puan Izzah kan, apa kelebihan portal Tijana Dokmai ni yang Puan Izzah nampak dan boleh kongsikan cabaran yang dihadapi
semasa menyertai portal tijana.my ni? Silakan Puan Izzah. Alright, kelebihan Tijana yang saya nampak, first dia tak banyak sangat apa orang cakap peraturan yang kita no, don't, tak ada. Dia tak ada peraturan macam tu. Dia tak straight lah. Dia bagi kebebasan kepada calon-calon ada dalam Tijana tu, which is apa orang cakap, macam Puan Amalina cakap tadi, admin portal pun mudah, pantas, macam dia cepat je lah buat kerja, tak ada masalah, right? And then seperti yang kita tahu, Tijana seronok because kita boleh tengok calon-calon tu, kita boleh tapis filter daripada apa yang kita nak. Let's say kalau kita nak certain negeri saja, kita boleh tapis negeri-negeri yang kita nak, pekerjaan, right? And then umur. So umur tu macam saya dah 31. Macam agak lewat jugalah perempuan berkahwin pada umur 31. So saya memang dah set target dah berapa range umur yang saya boleh dengan yang saya tak boleh. Okay, itu kelebihan Tijana lah. And then cabaran yang saya lalui tak banyak sangat lah. Cuma kalau ramai yang bagi salam, kalau saya tengok memang saya tak boleh go dengan diorang, saya takkan reply ataupun saya takkan jawab salam tu lah kan. And then ada juga calon yang tak serius, tiba-tiba emosi macam nak marah kita. Ada juga macam tu. Saya pun macam tak faham kenapa macam tu kan. Tu ada, tu memang ada. And then ada cabaran, ada certain sebab waktu tu last year saya memang time COVID, memang time MCO. Memang kita takkan jumpa orang time tu. Kita memang whole year duduk kat rumah, okay? So saya faham lah keadaan tu. Tapi waktu yang kita ada kelonggaran untuk jumpa ataupun berjoging tu, ada juga calon-calon yang ajak saya, jom lah kita jumpa, tak sabar nak jumpa kan. Saya macam relax lah, kita baru lagi, takkan tiba-tiba nak jumpa, saya kata macam tu kan. Relax dulu saya kata. Lepas tu ada yang calon yang macam push kita, kalau kita tak jawab salam tu dia bagi salam. Betul. Saya macam okay, tak sampai hati. Saya memang kalau rasa tak boleh, saya memang takkan reply lah. And then cabaran dia mungkin waktu saya dekat Tijana, saya fikir macam ni je lah. Waktu saya berchatting dengan calon-calon lain, mungkin calon yang kita tengah chat tu pun dia pun ada calon-calon dia lain. So mungkin dia ada 5-6 calon yang dia ada kat situ candidate. Saya pun ada 5-6 calon yang saya ni lah. Cumanya mula-mula tu saya agak fresh bila saya bagi salam dekat 3 orang calon lelaki ni. Dia memang tak reply saya punya ni. Saya tak tahu because of mungkin saya letak tinggi sangat kot saya punya requirement untuk pakai suami saya kan. Mungkin daripada situ diorang kata tak boleh jadi macam tu kan. So saya anggap macam okay, tak apalah. Seminggu 2 minggu juga saya relax dulu pada Tijana. Bila dah okey sikit baru saya ready untuk jawab salam-salam yang lain tu. Itu dah dia punya kelebihan dengan cabaran portal Tijana ni. Okey, terima kasih Puan Izzah atas perkongsian kelebihan dan cabaran dalam portal Tijana.my. Daripada semua yang anda tahu kan, portal Tijana.my ni, diorang ni kami akan menjagalah privasi anda walaupun anda dah tutup akaun anda kan, kami memang takkan dedahkan kan. Jadi lagi satu portal Tijana.my ni adalah itilat. Itilat tu kami terbatas lah, kami akan jaga kan. Jadi untuk selebihnya portal Tijana.my ni anda boleh filter kan, macam Cik Izzah, Puan Izzah dengan Pak Amalina cakap tadi kan, mereka ada yang nak dekat ke, boleh je nak satu negeri kan. Contoh nak Johor sahaja, nak Selangor sahaja kan. So itulah antara kelebihan dan cabaran daripada Puan Amalina semasa menggunakan portal Tijana.my. Okey, jadi dekat Facebook kita ada soalan daripada Wahida Taha. Okey, dia bertanya, kalau yang tak serius, yang jenis push tu Puan Izzah, buat apa dengan calon macam tu? Silakan Puan Izzah. Terima kasih Wahida Taha. Hai. Kalau macam saya kan, tipulah kalau kita cakap kita ni tak pernah bercerita ataupun tak pernah teks langsung dengan orang lelaki.
daripada pengalaman kita mesti akan tahulah dekat situ dia ni serius ke tak, betul ke ataupun dia betul-betul ke tak kan. Okay, kalau jenis yang push-push ni kita cakap je, kita bagi alasan, kita cakap kita tak ready lagi ataupun kita cakap kat dia yang bagilah masa untuk kita kenal dulu kan. Kalau ada jodoh ada, sebab dalam Tijanah ni dia ada satu macam word ending yang kita nak tolak someone tapi dengan cara yang elok adalah macam ni. Kita akan cakap kat kita punya calon tu, saya berharap awak akan bertemu jodoh dengan orang yang baik. Itu waktu tu memang saya rasa okay, bila orang lelaki cakap macam tu maknanya dia mana tak nak, dia tak nak calon tu. Macam tu. Saya pun akan cakap, oh minta maaf, saya harap awak akan bertemu jodoh yang baik dalam Tijanah. Itu je kita punya ayat. So daripada situ dia faham lah. Dua-dua dah faham dah kat situ. Selalu saya akan buat macam tu lah. Okay, terima kasih Bu Aiza. Di mana kita nak contoh ayat yang popular lah sekarang kan, kalau untuk nak macam reject secara baik lah kan. Baik. Yang terlalu baik untuk kita tu zaman tu dah tak ada. Zaman sekarang kita semua cakap saya doakan awak bertemu jodoh yang terbaik. Itu je lah. Itu je cara reject yang paling soft sekali. Betul kata Puan Aiza, sebab kalau kita reject secara kasar takut dia nanti terluka ke hati kan. Bila kita cakap macam tu rasa dia macam lembutlah sikit hati kan. Jadi terima kasih. Okay. Jadi kita ada soalan yang seterusnya. Puan Iza, macam mana nak tahu dia betul-betul jodoh kita? Silakan Puan Iza. Terima kasih Dikir Khalid. Alright. Macam mana kita nak tahu jodoh kita? Macam saya memang niat untuk berkahwin dan saya berdoa lah. Saya kata, saya selalu doa. Waktu saya kenal dengan suami saya ni, saya berdoa kat dia kalau dia jodoh saya, memudahkan urusan kami. Itu saja. Kalau tak ada, bagi calon lain. Saya ready macam tu lah kan. Lepas tu, niat hati kita memang betul-betul nak kahwin. Macam tu lah. Walaupun saya macam, mungkin my sister dengan my mom, diorang tahu saya macam bukanlah ramai. Saya yelah adik-adik kan. So diorang tak yakin yang saya ni dah ready untuk berkahwin. So bila saya cakap saya ready nak kahwin, tu yang ditanya, betul ke jodoh ni? Kau tak kenal dia ni, kau tak jumpa dia macam mana? Itulah. Tapi saya memang kalau nak tahu apa-apa macam mana nak tahu jodoh tu, saya memang cakap saya berdoa je lah. Saya doa kalau jodoh kami, mudahkan urusan kami. Itu saja. Okey, terima kasih Cik Puan Izzah. Jadi dia macam kita dah tetapkanlah niat kita kan nak berkahwin. Okey, Puan Amalina, boleh ceritakan tak bagaimana titik pertemuan yang tak disangka antara Puan Amalina bersama pasangan? Mesti tak sangka kan boleh jumpa jodoh dalam Tijanah.my ni, sebab dia secara online kan. Kalau tak kita selalu virtual kan. Dan apa yang menarik hati Puan Amalina untuk berkenalan dengan dia? Silakan Puan Amalina. Okay, terima kasih Iza. Okay, dalam yang proses perkenalan ni, saya rasa macam kan tadi kan saya dah katakan calon sangat ramai kan. Lepas tu saya perlu tapis setiap calon tu, memang saya tapis. Kalau mana-mana yang saya rasa macam scary lah dia ni, saya akan, sebab dekat Tijanah ada butang blok, so saya akan block lah orang tu, sebab macam scary kan. Kita pun okay lah, kita tekan, kita ada calon yang saya block juga sebab rasa macam kita tak selesa, tapi kita nak fokus ni. So jadi saya, dan dalam saya menjawab salam tu, dalam tadi ramai tu, saya jawab salam dalam tak sampai 10 orang pun sebenarnya. Tapi yang paling tertarik dekat calon suami ni, suami saya sekarang lah, dia macam dia keep on bagi salam tau. Dia bagi salam, saya jawab lah salam. Lepas tu tak lama tu dia bagi salam lagi. Lepas tu saya macam, tak nampak ke salam kan? Lepas tu kita jawab salam, tapi masa tu saya terus jawi pula. Saya jawab, main-main ke kan? Lepas tu tak lama lagi dia bagi salam lagi sekali. Saya rasa budak ni betul-betul nak main-main ke, nak betul-betul kan? So masa tu saya macam saya sound lah dia macam, awak ni memang main-main ke apa duk bagi salam-salam kan? Sebab kita kan nak cari
yang betul-betul. Tapi masa tu saya tak block dia. Sebab selalu saya akan block orang yang saya rasa macam main-main ni, tapi saya tak block dia. Saya biarkan je. And saya pun tak check pun dia tu bukan ahli premium sebenarnya. That's why dia tak nampak. Dia tak nampak saya punya salam tu. That's why dia tak boleh nak reply. Lepas tu dah saya dah biarkan sekejap kan, sebab saya masa tu saya dah start cari kerja. So dah busy lah, dah jarang buka portal. Tak lama lepas tu, seminggu tu dia datang balik. Orang ni datang balik. Dia datang balik tau. Budak ni datang balik. Tapi masa tu dia cakap, dia kata dia baru nampak salam saya. Lepas tu dia nampak lah yang saya sound dia tu tau. Apa-apa yang saya tulis tu kan, yang macam main-main ke apa. Rupanya dia bukan premium. So dia baru tahu nak balas salam kena jadi premium. So itulah yang macam salah satu cara lah, salah satu yang saya tertarik dengan suami saya ni. Lepas tu dia tak ada tanya dah ada orang ke, macam tu dia tak ada tanya. Dia tanya saya, masih cari kerja lagi ke? Dia tanya macam tu sebab dia nampak profil saya kan saya letak pekerjaan saya masa tu, saya letak saya job seeker. Saya memang letak job seeker. Sebab tu saya macam takut juga nak reply sebab dia ada bagi tahu gaji dia nak berapa tau. Gaji dengan calon dia ni. Lepas tu rasa macam, aku ni job seeker, kau boleh ke kan nak terima kita ni? Sebab kita ni masih mencari kerja. Macam tu. Lepas tu yang lagi menarik sebab suami saya ni dia kenalkan diri dia, dia bagi tahu full name dia. Dia bagi sebab calon yang sebelum ni kan selalu bagi tahu nama kita je kan, nama yang awal je, tak bagilah nama ayah tu. Tapi suami saya ni dia bagi nama penuh. Dia bagi nama penuh. Lepas tu masa tu saya dapat rasa yang calon ni dia tak guna gambar yang latest dekat profil dia tu. So, saya dapat rasa macam ni bukan gambar latest ni. So bila dia bagi je nama penuh tu, saya pun mulalah perempuan kan pakar stok. So kita cari sampai jumpa gambar dia yang latest. Macam tu. Masa tu lah rasa macam rasa macam ni ke yang betul. Sebab saya pernah share dekat kawan-kawan baik saya macam, tengoklah ni. Lepas tu dia kata, kau kena dengan ustaz ke? Dia kata macam tu. Lepas tu saya macam, tak, dia orang biasa tapi ni gambar yang aku jumpa. Saya cakap macam tu. So macam tak apalah. So kami teruskan tapi dekat portal tu tak lama pun. Sekejap je. Lepas tu dalam sebulan je dan kami chat di WhatsApp lah. Kami dah tak masuk dah portal sebab semua orang sebab kami berdua ni tak nak buka dah portal tu. Sebab nak fokus dah. So jadi kita kenal kat WhatsApp sekejap je. Tak lama, sebulan. Lepas tu saya kenal dengan suami Oktober 2018. Lepas tu kami berjumpa untuk pertama kali masa November 2018. Masa tu lah rasa macam orang ni okey ke dengan aku kan? Okey ke tak kan? Tak apalah, kita redah je. Tengok memang calon suami, memang suami dah sekarang. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Pak Amalina atas perkongsian kan. Bagaimana beliau ceritalah, Pak Amalina cerita titik pertemuan yang tak disangka antara Cik Amalina, Pak Amalina dengan pasangan. Bermula daripada Pak Amalina ingatkan usikan daripada pasangan akan memberi salam dan beliau menjawab salam pasangan dia, tetapi pasangan dia tak nampak. Rupa-rupanya pasangan dia tu bukan ahli premium. Kalau anda nak tahu, kalau ahli portal Tijana.my ni, bila anda subscribe premium barulah anda boleh reply message di dalam itu kan. Lepas tu Puan Amalina pula menjadi stalker. Biasalah perempuan kan. Selagi kita tak tahu kan something tu, kita akan cari sampai dapat. Kan. Barulah kita puas hati dan macam percayalah beliau ni wujud dan betul. Kan. Okay. Terima kasih Puan Amalina. Okey. Untuk Puan Izzah pula, boleh ceritakan bagaimana titik pertemuan yang tak disangka
antara Puan Izzah dan juga pasangan. Mesti tak sangka kan boleh jumpa dalam portal Tijana.my ni kan, secara online, secara alam maya. Okay? Dan apa yang menarik hati untuk berkenalan dengan dia? Apa yang terusik hati untuk berkenalan dengan pasangan? Silakan Puan Izzah. Alright, okay. Untuk macam mana saya kenal saya punya suami dalam Tiljana ni, memang ada calon-calon yang akan bagi salam kan. Tapi jenis saya tak ada orang bagi salam terus jawab. Tak ada. Saya akan tengok dia punya profil berulang-ulang kali sampai saya puas hati. Saya nak dia. Kadang-kadang kita tahu tau daripada dia punya ciri-ciri calon isteri yang dia nak tu dengan apa yang dia expect daripada calon dia, saya dah tahu dah dia ni serius ke tak, dia ni betul ke tak, main-main ke tak kan. So Yes. saya kalau orang bagi salam saya takkan terus jawab wassalam, tak ada. Saya memang akan tunggu dulu, lepas tu saya tengok profil banyak kali, saya tengok 2-3 kali tengok dulu baru saya betul ke tak ni, betul ke tak ni, macam tu. So Scan macam dulu. scan dulu betul. Yes. Betul suami saya ni dia orang bagi salam tapi saya relax dulu, saya tak reply. Sehari selepas tu ke 2 hari lepas tu baru saya jawab salam dia. And then bukan dululah, last year last year ke saya kahwin this year Januari waktu tu Tiljana dekat app dia tak ada notification, so you have to like macam kena tengok je ada tak calon ni reply kan, macam tu. So tak ada notification lagi tau, dia tak macam sekarang dah ada notification lah. Good job lah Tiljana, dah ada that kind of improvement kat situ kan. Lepas tu bila saya reply wassalam, malam tu saya memang relax dulu, saya tengok profil dia kan, tengok betul ke tak semua. Betul bila saya dah jawab salam dia, tak dinafikan lah, saya memang saya cakap, saya pancing jugalah dia kan. Saya tahu dia kata dia tak ada dekat Malaysia, dia kata tempat lain-lain tau. So saya tahu dia bukan dekat Malaysia lah. Lepas tu saya kata kat dia dekat mana semua, and then dia cakap lah dia sekarang kerja kat Singapura sebab COVID semua tak boleh nak balik, dia dah lama tak balik. So dia asal Selangor, Gombak. Lepas tu saya pun bagi macam mana cakap kita bagi pancing sikit lah. Saya cakap kat dia cepatlah balik, kita settlekan plan nak kahwin. Saya kata macam tu tau. Lepas tu start dari situ dia macam serius lah. Dia serius, dia tag, dia still lagi kita berbalas-balas. Tapi bila time saya ada kerja, saya memang tak balas lah text tu chat tu. And then 2-3 hari macam tu dia dah start bagi nombor telefon, tinggalkan nombor telefon. Tapi saya tak WhatsApp lagi. Sebab bagi saya bila when it come to nombor telefon, that one is private. Kita tak boleh simply bagi nombor telefon kita. Kalau kita tak ready, tak perlu share nombor telefon. Relax je dulu. Kalau dia betul-betul boleh sabar, kita chat je dulu kat Tiljana. Bila kita dah comfortable dengan dia, kita yakin, baru kita kita pergi ke next stage lah. Maksudnya dekat WhatsApp macam tu lah kan. And then daripada situ memang dia akui lah, dia mengadu dekat saya. Suami saya sekarang dia mengadu, dia kata waktu kenal saya dia je beria, bagi salam everyday macam tu. Saya memang relax kan. Saya bukan relax, saya buat kerja kot. Saya bekerja, saya kata macam tu kan. Saya kata saya takkanlah nak text selalu. Siapa yang dia kata saya ni, dia bertepuk sebelah tangan, macam saya tak ada. Dia je beria kan. Macam saya kata tak, kita relax je dulu. Kalau ada jodoh ada, saya cakap macam tu. So apa yang menarik hati suami saya sekarang ni, mungkin sebab saya memang bajet umur tu lah kan. So kalau saya dapat lelaki yang lebih muda, macam mana masa depan saya macam tu. Bila saya dapat lelaki yang lebih tua sikit pada saya, mungkin dia lebih matang ke, atau dia lebih sabar ke. Macam suami saya, dia memang bukan nak puji dia lebih lah, tapi dia memang jenis yang relax, sabar, dia macam tu lah. Dia jenis okey sikit lah macam tu. So berbanding dengan lelaki calon-calon lain, dia lebih serius, matang tu ada. And then kita orang senang nak bincang lah, apa-apa kita bincang, kita tanya. Sebab bila kita macam saya, calon-calon yang saya kenal dalam tu, saya akan tanya dia
Bila saya dah jawab salam, saya akan tanya berapa tahap keseriusan awak nak berkahwin. 1 hingga 5 kan. Ada jawab 10, tu betul-betul nak kahwin tu. Ada okey. jawab 3, ada jawab 5. So siapa yang cakap jawab macam saya tak nak sangat lah kahwin nak. So saya kat situ juga tak apalah, saya dah put aside calon-calon macam tu. Selalunya memang ada 2-3 orang yang bila saya tanya, yes saya memang dah nak kahwin macam tu lah. So salah seorangnya suami saya sekarang dia kata dia nak kahwin. And then memang akui lah saya ada a few calon-calon lain lah kan. So tapi jodoh saya dengan dia, saya dah kahwin dengan dia sekarang. Itu je lah. Okey, terima kasih Puan Iza. Di mana Puan Amalina dan Puan Iza, dia semak dulu profil-profil calon-calon kan yang hantar mesej dekat mereka kan. Diorang scan dulu sama ada mereka ni serius ataupun tidak kan. Jadi suami Puan Iza ni bagi effort kan, bagi effort. Dia tegur Puan Iza, tapi Puan Iza macam jual mahal lah senang kita kan. Jual mahal kan. Kita nak tengok jugalah effort dia nak dekat kita tu macam mana kan. Sebab kalau seseorang tu nak dekat kita, dia akan mesti berusaha kan. Berusaha untuk dapatkan kita kan. Jadi terima kasih Puan Iza dan Puan Amalina atas perkongsian bagaimana mereka ni titik pertemuan yang tak disangka di dalam portal Tijana.my. Saya nak tanya, saya pun jumpa calon dalam Tijana juga. Cumanya nak tanya, perlu tak kita tanya pasal gaji komitmen? Jadi Puan Amalina mungkin ada pandangan daripada Puan Amalina. Silakan Puan Amalina. Gaji komitmen dekat calon suami tu ke? Kan? Betul tak? Rasanya lah saya. Okey, kalau saya lah, kalau pengalaman saya memang terus terang je sebab suami saya kan dia dah tulis kan berapa calon isteri ni berapa gaji dia. Dia dah mention dekat situ. Lepas tu saya tanya saya ni job seeker, awak ni boleh terima ke? Sebab saya tak bekerja lagi dan saya tak ada gaji. Tapi kalau sekali pun saya dah kerja, kalau gaji saya tak sampai yang dia nak tu, awak boleh terima saya ke? Saya memang terus terang je lah saya tanya dekat calon suami masa tu. Okey, terima kasih Puan Amalina atas pertanyaan daripada Anisha Ahmad. Bagaimana proses perkenalan yang lebih mendalam seperti jumpa keluarga kan? Jumpa di mana kan? Dan berapa lama dalam proses perkenalan? Dan apa reaksi keluarga bila jumpa calon ni kan secara online? Okey, untuk reaksi keluarga tu, tadi kan kita dah berjumpa untuk first time. Lepas tu suami saya ni dia jadi terus terang tau. Even masa kita tengah chat dekat dekat portal, dia memang dah cakap dia nak kalau tak ada apa-apa nanti sampailah ke jenjang pelamin. Dia suka mention macam tu. Lepas tu dia sangat terus terang, tapi saya macam scary je, macam terus terang sangat ni, kita ni baru kenal tak apa, tak sampai sejam pun kan dia dah cakap macam tu. So maksudnya memang serius. Okay, lepas tu kita jumpa masa first time jumpa tu, dia mention benda yang sama lagi. Dia kata nanti sampailah ke jenjang pelamin. Dia macam okay, maksudnya dah terima aku lah ni kan. So lepas tu saya bulan 12 2018 tu sebab suami ni dah cakap dia nak jumpa keluarga saya. Dia kata dia dah getting ready lah nak jumpa dengan keluarga saya. Lepas tu saya macam okey lah, ni tugas saya lah ni, nak kena bagi tahu dekat parents. Masa yang saya jumpa yang first time tu, mak saya tahu. Mak saya tahu saya pergi jumpa calon. Adik-adik saya bawa adik-adik saya sekali lah pergi jumpa calon ni sebab kita, mak pun cakap bawa lah adik-adik ni. Nanti risaulah kan sebab kita nak jumpa stranger, kita pun macam betul ke? So bawa adik-adik. So mak memang tahulah saya ada cari jodoh di portal online. Saya just mention portal online je. Saya tak mention lah Tijana.my tu kan. Lepas tu sampailah nak bagi tahu ayah pula. So dia macam saya rasa ayah saya tengah tengok ni. Ayah mak saya tengah tengok ni. So saya bagi tahu ayah, saya cakap ada kawan nak datang jumpa. Saya cakap macam tu. So ayah pun okey tak apa, bawa lah. Lepas tu ayah tanya,
kawan dari mana, sekolah ke, matrik ke kan, macam biasalah kawan-kawan yang masa belajar lah, uni ke. Lepas tu saya macam kawan kenal online. saya macam, saya rasa macam macam mana nak cakap dengan ayah ni kan, kenal online ni. Lepas tu ayah kata Facebook. Lepas tu saya macam bukan. Dia macam mati kat situ je lah conversation tu, sebab tak macam nak explain tu kan, just kita cakap dari online. Tapi ayah memang agak risau jugalah sebab tapi ayah tanyalah, dah jumpa ke calon tu? Saya cakap dah jumpa dah. So lepas tu dari situ bulan 2 suami saya datanglah jumpa mak dengan ayah. So ayah pun siasat lah macam mana kan. Macam betul ke Amalina ni jumpa calon yang betul ke, sebab jumpa online kan. So kalau macam bagi pihak suami saya pula, suami saya pun dia ada mention dekat keluarga dia, tapi dia tak mention jugalah portal Tizanah tu. Dia just mention kenal dari social media. Lepas tu orang bagi tahulah asal mana. Macam tu je. So tapi alhamdulillah dua-dua keluarga ni okey, boleh terima. Cuma macam biasalah ayah mesti akan risau lebih kan, sebab yelah anak perempuan dia ni kenal dengan siapa. So tapi alhamdulillah semua okey bila dah suami ni dah jumpa dengan parents. Macam itulah. Okey, terima kasih Pak Amalina. Di mana keluarga mereka macam adalah agak risau kan, sebab jumpa dalam online kita belum jumpa secara betul, so kita tak tahu kan sikap orang tu macam mana kan. Jadi dia agak risau, tapi alhamdulillah semua urusannya dipermudahkan. Terima kasih Pak Amalina. Okey, jadi Puan Izzah pula kan, bagaimana proses perkenalan yang lebih mendalam seperti jumpa keluarga kan, jumpa di mana kan. Apa reaksi keluarga Puan Izzah pula bila cakap jumpa jodoh secara online? Silakan Puan Izzah. Okey, macam saya punya story memang totally different dengan Puan Amalina, because dia still lagi jumpa suami dia dekat luar tau. Macam saya memang bila kami start chat bulan 1 tahun ni, so bila kami dah serius sikit tengah bulan 2, mak mentua saya lah, bahkan mak mentua saya time tu, mak mentua saya sekarang ni, dia memang tak sabar nak jumpa saya lah. So kami arrange, suami saya pun tak sabar nak tunjuk saya ni dekat mak dia. Lepas tu kita pun arrange dekat WhatsApp call. Waktu tu bertiga je lah, mak dia, saya dengan suami saya. Kita kenal macam tu semua. Waktu tu saya tak ready, and then mak dia pula nak video call pukul 12.30 time kerja tau. So, saya macam alah macam mana ni kan nak jumpa, apa nak video call dengan bakal mak mentua semua kan. Lepas tu saya kata saya tak ready. Lepas tu my husband cakap tak apa, dia kata boleh kejap je, dia cakap macam tu. So kita pun video call, kejap-kejap pun almost 1 hour jugalah waktu tu kan. Lepas tu bila dah okey, saya pun beritahulah mak saya pula yang saya kenal dengan 2 orang calon ni dekat portal. Saya pun tak mention Tijana, saya cakap dekat platform ni lah, dekat satu platform bertemu jodoh ni yang boleh dipercayai. Saya cakap macam tu je. And then saya ambil gambar suami saya ni dengan gambar calon satu lagi yang shortlisted tu, 2 orang lah maksudnya time tu. Lepas tu saya bagi dekat my mum WhatsApp. Saya cakap, mami ini calonnya, calon A, calon B. Saya cakap itu. Jangan tengok daripada cara pakaian, okay? Tengok daripada muka ke, tengok macam tu lah. Lepas tu mami saya tanya, dia kenal daripada mana? Saya cakap, oh kita kenal dekat internet lah. Cakap macam tu kan. Boleh percaya tak? Betul dia cakap, tak apa kita kenal dulu. Kalau yang mana serius saya akan beritahu Mi lah. Saya cakap macam tu kat dia, kat mami. And then waktu tu macam ada kekalutan jugalah, bayangkan, sebab ada pula tiba-tiba secara tiba-tiba ada seorang lagi calon yang bukan daripada Tijana nak kenal pula dengan saya. Lepas tu dia kata kalau boleh, kalau saya setuju, dia nak terus hantar Minang. Saya kata saya tak kenal awak semua, macam mana nak teruskan nak Minang semua. Waktu tu tak boleh rentas negeri lagi ni. Memang waktu sangat genting. Bulan 1 sehingga bulan 4 tu memang tak boleh rentas negeri, tak boleh apa semua kan. And then tu saya
calon tu saya put aside dululah. Saya anggap dia tu macam dia tak ada effort, dia tag saya pun tak, call saya pun tak. So memang saya anggap dia itu macam dummy je lah, dia nak jadi pengacau je kan. Okay, saya letak tepi. And then proses perkenalan saya tu bila dah okay semua, saya video call pula, saya, suami saya dengan mak saya pula, bertiga video call. Bila dah kenal-kenal macam tu, okay setuju bincang-bincang, serius ke? Dah serius. Lepas tu saya dah macam okay tak apalah. Dah bulan 3 waktu tu saya kata tak apalah, inilah dia calonnya. Saya kata kan inilah dia bakal suami saya. Disebabkan mak saya ada di Jerantuk Pahang, mak mentua dekat Gombak Selangor. Waktu tu memang PKP, tak boleh rentas semua, tak boleh. Kita orang pun video call, 4 orang grup WhatsApp video call, mak dia, mak saya dengan suami saya. Kenal-kenal kat situ, tak macam mana kita decide semua betul ke nak kahwin. Waktu tu kita decide dah semua. Berapa hantaran semualah. And then jumpa merisik tengah bulan 3. Dah merisik, kami jumpa mak mentua saya dekat kafe, dekat Publica macam tu lah. Kita jumpa lunch hour macam tu je. Kita jumpa mak mentua, cakap-cakap. Waktu tu saya bawa makcik saya lah. Waktu tu makcik saya yang kakak saya ada dengan mak mentua saya. Kita orang makan lunch. Lepas tu bagi cincin dekat situ juga. Tu je lah. And then bila reaksi keluarga saya tu, macam mak saya sebelum ni bila saya kata saya kenal dengan seorang lelaki ni ke dengan ni, dia macam tak suka lah. Dia kata tak perlulah macam tu, jangan cinta dengan ni lah. Dia kata macam tu. Ada je benda dia tak kena lah. Tapi bila dengan suami saya ni, bila saya kata kat dia, saya macam okay lah Miss, saya nak kahwin, inilah calonnya. Bila saya kata macam tu, dia macam okay je, follow the flow je kan. Macam pemudah lah, urusan kami memang mudah lah. And then kakak saya pun bila saya kata saya dah nak kahwin, dia kata sure, are you sure? Dia kata betul ke nak kahwin, dah ready ke? Dia kata, saya cakap lah insyaAllah dah ready semua. And then kakak saya pun cakap macam mana kalau kahwin nanti tak ada duit ke, macam mana you boleh survive ke? My sister cakap macam tu. Diorang memang risau lah, macam mana kenal dengan orang yang tak pernah jumpa ni, nak kahwin dengan mamat ni yang tak pernah jumpa ni kan. So bila saya kata tak apalah, saya yakin, tapi saya memang beritahu bakal suami saya, kalau saya rasa awak tipu saya tak teragak-agak. Waktu tu kalau awak dah sampai Malaysia sekalipun, saya tak teragak-agak saya nak cancel semua. Saya kata macam tu kat dia kan. So tapi Alhamdulillah lah, kita orang punya urusan tu dipermudahkan. Saya first time jumpa dia, kita orang memang tak pernah jumpa. Saya kata mana tahu awak ni rendah ke, awak gemuk ke, awak tipu saya ke kan. Dia kata tak, dia kata tak, saya macam apa yang saya tulis kat Tijanah tu, itulah saya. Dia kata macam tu kan. Saya kata okay. First time saya jumpa dia, waktu kita orang nak buat HIV test sama-sama dekat KK Jinjang ada ke? Dekat KL lah, kat KL. Klinik Kesihatan buat HIV test. Itu first time saya jumpa dia. Bulan berapa Bulan 5 lepas dia balik daripada Singapura semua. Itu first time saya jumpa dia. Macam nervous lah kita jumpa dengan orang yang tak betul. Bukanlah tak betul, maksud saya je kita tak pernah jumpa dia kan. So saya nervous lah, saya kata betul ke ni kan. Tapi bila jumpa macam okey lah, Alhamdulillah. Saya kata tak mungkin saya cancel, saya dah nak kahwin dengan dia ni. Saya kata macam tu. Itu je lah yang boleh berkongsi setakat ni. Okey, terima kasih Faiza. Jadi kenalan Faiza, dia akan minta pendapat lah kan daripada ibu kan. Kadang-kadang kan firasat ibu ni betul lah, sebab ibu nak yang terbaik untuk anak-anak dia kan. Dan tak jumpa bakal suami lagi, tetapi dah terus video call bersama mak mentua. Itu adalah hebat lah daripada Faiza, yang macam nampak lah kan pasangan dia tu serius terhadap dia kan. Lepas tu Faiza pun ragu-ragu dengan pasangan dia kan. Takut pasangan dia tipu kan. Sama ada dia tipulah biodata, tapi pasangan dia beranikan diri, jujur lah kan. Tunjukkan yang dia tu tak tipu dan tak main-main lah kan. Okey, terima kasih Puan Liza atas perkongsian. Bagaimana proses perkenalan dalam portal Tijana Domai. Jadi di sini di Facebook kita ada persoalan daripada Set Panda. Okey.
Assalamualaikum. Saya ada soalan. Macam mana kalau ramai beri salam pada kita, perlu jawab semua? Dan kalau contoh, kita dah berkenal lama, lepas tu kita rasa macam tak serasi dengan dia. Dan dia pun sudah menaruh harapan pada kita. Macam mana nak buat? Bagi pendapat Puan Amalina. Puan Amalina boleh bagikan pendapat. Silakan. Okay, Waalaikumsalam. Set Panda, soalan daripada Set Panda. Okay, kalau saya, pengalaman saya lah, kalau dah ramai sangat bagi salam, lepas tu ada rasa macam tak sesuai lah dengan dia ni kan. Sebab saya sendiri, saya pernah bagi salam juga dekat calon tapi tak ramai. Lepas tu ada seorang calon ni, kita sempat berkenalan tapi seminggu je. Lepas tu dia hilang tau, dia tak cakap pun. Semoga bertemu jodoh. Kan, awak terbaik ke apa, terlalu baik tu saya, apa benda sebut. Dia tak cakap macam tu, dia tinggal macam adalah carilah orang lain macam tu. Dia bagi sign macam tu lah. Jadi kalau saya sendiri pun saya akan macam senyap lah kalau saya rasa macam tak okey lah. Saya dah tak sambung dah conversation tu. Itu cara saya lah. So macam Puan Izzah tadi ada reply juga kan tadi, respon juga kan. Saya kalau dah rasa macam tak okey tu, saya berhenti dekat situ je conversation tu. Okey, terima kasih Mina. Okey, atas perkongsian pendapat kan. Sebab kan kalau macam sekarang lah orang panggil kan, kita kena ghosting. Kita tegur tapi dia tinggal gitu je, tak ada apa-apa kan nak cakap Betul. kan, minta maaf ke, tak ada kan. Okey, so kita ada soalan yang seterusnya daripada Syarala. Kalau kita pakai nama samaran je Kak Tijana ni, dan bila jumpa baru cakap nama sebenar, okey ke macam tak share? Mungkin Puan Izzah boleh bagi pendapat. Silakan Puan Izzah. Okay, hai Syarala. Nak pakai nama samaran tu tak ada masalah, tetapi kita ni tahu niat kita apa kan. Kalau awak rasa ni awak betul nak cari jodoh, nak kahwin dekat Tijana, then you akan jujur kat situ lah. And then selalunya lah kalau kita bila nak kenal orang tu kita dah selesa, mesti kita akan tanya apa nama penuh you kan. Dia mesti akan cakap nama dia. Kalau dia betul-betul jujur, dia akan cakap nama dia betul. Kalau dia macam kita rasa dia macam tipu, nama pun nak tipu kan. So benda-benda lain mungkin dia boleh tipu juga. So kalau kat situ better janganlah ghosting dia. Kita cakap lah kat dia, semoga awak bertemu jodoh yang baik. Itu je lah. Okey, terima kasih Puan Izzah. Kita kena pakailah nama sebenar kan, sebab kalau pakai nama samaran ni mesti orang ragu-ragu untuk berkenalan kan. Okey, jadi sebelum saya nak teruskan, sebentar lagi kita akan berehat untuk soalan kedua. Di manakah kali pertama Puan Izzah bertemu dengan suami? Okay. Jadi kita ada 3 pilihan jawapan. Yang pertamanya A, rumah Puan Izzah. B, kedai makan. C, semasa penonton. Bolehlah jawab soalan kuis ni. Siapa cepat dialah yang akan memenangi hadiah yang lumayan. Okay. Nanti admin kami akan screenshot siapa yang paling cepat kan. Siapa yang paling cepat dan siapalah yang akan memenangi hadiah kuis ini. Okay. Jadi kita dah ada 2 soalan. Okay, di mana kita akan ada pilih 2 pemenang di Facebook dan 2 pemenang di Instagram. Okay, jadi kita akan tinggal lagi 1 kuis dan kami akan mencari 2 orang pemenang. Okay, di mana saya akan ajukan kuis ni selepas ini. Jadi kita berehat sebentar. Kita akan jumpa sebentar lagi. Jangan ke mana-mana. Awak, kita kan lama dah kena kut portal Tijana ni kan. Awak tak si bawa kau saya jumpa dengan family awak? Itulah. Saya pun lama dah duk memikir benda ni ya. Tapi saya tak ready lagi lah nak ayak ke rumah saya. Malu.
Tak apa. Awak oyak je. Bincang molek dengan dia. InsyaAllah dia faham. Okey awak. Ma. Ya kak. Ma. Gapo ni? Kakak nak ayat benda ke Ma ni? Kebetulan kakak mari dah ni. Mak dah nak benda ke kakak. Gapo pulak Ma ni? Kakak baru nak ayat benda ke Ma. Alah biarlah mak royak dulu. Anti Emma, saya Emma tu. Ingat tak? Aunty Emma. Ingat buat apa Ma? Mak adalah duk kecek-kecek dengan Anti Emma. Pasal nak jatuh dia tu. Anak jatuh dia? Mana so Yolah kakak mana kenal anak-anak dia tu. Kalau Aunty Emma tu kakak kenal lah. Alah mak pun tak kenal anak jatuh dia tu. Tak kaji tengok pun. Itulah. Mak kenal lah anak jatuh dia tu nak warna tu. Nak best Emma dengan dia. Gapo Ma? Ma nak jodoh ke orang dengan anak Aunty Emma pula? Dia tu ke? Sayang baik Emma. Anak dia tu pula jujur. Aunty Emma ni keturunan family dia semua baik-baik. Manaklah anak jatuh dia tu jadi natu Ma. Ma ni kakak anak dia pun tak kenal tau duk. Lepas tu Ma nak jodoh ke? Kakak kena dengar kali ni. Ma suruh gapo, Ma suruh buat gapo. Kakak tak boleh pakai gapo Ma royak. Jangan nak malu-malukan Aunty Emma tu deh. Ma. Tak sah. Kena dengar kali ni gapo Ma nak royak. Kakak kata nak royak benda tadi. Nak royak gapo? Tak apalah Ma. Lain kalilah kakak oyak. Kakak minta dia dulu. Tak apalah. Lagipun tu pilihan mak awak ke. Saya percaya pilihan orang tua paling terbaik. Terbaik bagi dia. Bagi saya, beginilah. Awak mari jumpa dengan mak saya boleh tak? Kita kecek molek dengan dia. InsyaAllah dia terima. InsyaAllah lah. Jadi juga kita nak best Oh dua lah, dia. tak sabar aku nak best dengan Mung. Oh lah gitulah. Esoklah aku bawa anak aku ni. Bawa dia nak kenal aku anak tina aku. Mu tak kenal lagi lah kakak aku kenal ni. lagi. Nanti esok aku bawa dia ni. Pagi tu lah aku pergi dah ni lewat dah ni. Tak seminar dulu kau. Duduk dah. Tak apalah. Esok tu deh. Beres. Okey. Assalamualaikum. Salam. Ma. Kakak. Lambat kakak tu bik. Baru je hanti air magi. Tak tidak boleh kenal dengan bakal tok tua. Ma benar ke? Apa ni? Kakak ada pilihan kakak sendiri tu Ma. Gapo kakak? Apa kakak baru royak kakak? Kakak jangan malu mak deh. Esok dah hanti mak tu nak mari rumah nak kenal nak jatuh dia. Ma, kakak tak ada niat pun nak luka hati Ma. Ni ke soal masa depan kakak. Soal pasangan hidup dengan kebahagiaan kakak. Tolonglah Ma, biar kakak pilih sendiri je. Kakak jangan nak malu mak deh. Mak ni ke? Janji dah dengan hanti mak tu. Nak cari hak terbaik tau dak untuk kakak. Tak okey lah. Mak nak cari hak tak molek untuk anak kesayangan mak ni. Ya Ma, kakak tahu. Kakak pun hak terbaik juga untuk diri kakak sendiri. Ni ke pasangan kakak. Biarlah kakak pilih sendiri. Tolonglah Ma. Kali ni Ma terima dah pilihan kakak. Lagi pun esok dia nak mari rumah kita. Nanti tunggu dia mari rumah kita bincang dah. Kakak minta maaf sekali lagi Ma dah. Lama dah kau kenal dengan Fina ni? Tak ada lama sangat. Dalam sebulan 2 bulan dah. Tu pun kena ikut Portal Tijanah dah. Tak apalah. Ni pun sebab pilihan Fina. Mak cik pun kena terima je lah. Sebenarnya ke? Mak cik ni ada pilihan lain dah kau Fina ni. Tapi dah nak buat guana dah munggu pilihan dia ni. Mak cik kena hormatlah dengan pilihan dia. Kita doa baik-baik je lah. Ma. Ma ayat dah kau anak saya Ma tu?
Pasal ni lah. Dia pun kata nak mari juga tu. Tak apa nanti dia mari. Makan cek lah dengan dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, panjang bomomu. Apa kalau? Aku minta maaf banyaklah. Aku tak jumpa saya. Anak aku tak tahu lagi mana. Mak. Syami, buat gapo sini? Anakmu kan ni, Mak? Oh lah, anak aku lah. Kudampingimu oh sayang, hatiku berlagu riang, ringan malam dan siang, bertambah sayang. Sungguh ku terpesona, terasa kau bersama. Okey, kita kembali bersiaran seperti tadi, di mana kita masih ditemani oleh dua orang ahli panel kami yang cantik, yang ayu, yang berpengalaman lah dalam portal Tijana.my kan. Okey. Jadi di sini saya kepada soalan yang seterusnya. Okey. Kawan kawan Pak Amalina tanya jumpa pasangan Pak Amalina ni di mana, si ataupun dia tanyakan mana jumpa pasangan kan, dalam portal ke ataupun dalam apps cari jodoh yang lain kan. Apa jawapan yang diberikan dan apa reaksi kawan-kawan Puan Amalina bila Puan Amalina mengatakan Puan Amalina jumpa jodoh dalam portal Tijana.my. Silakan Puan Amalina. Okay, terima kasih Isa. Okay, yang dengan kawan-kawan ni, saya ni orang, memang tadi kan saya cakap saya tersuka lah terjaga jodoh orang tu, tapi saya tak pernah ada dalam special relationship tu. Saya tak pernah ada rasa macam tak tahulah macam mana bercinta apa semua tu. So kiranya suami tu memang yang pertama lah, calon suami yang kenal kat Tijana ni orang yang pertama lah. Jadi mestilah kawan-kawan saya macam kau kenal kat mana, macam mana kau, rasa tiba-tiba kau nak, macam mana kau rasa kau betul-betul nak kahwin ni macam tu. Macam kau biar betul. Dia macam tu lah. And diorang macam ada portal cari jodoh macam tu. So saya sambil tu memang saya akan cakap ada, aku masuk, aku dah jumpa dah jodoh. Saya akan explain macam tu lah dekat diorang. Diorang just cakap okay, berhati-hati kan masa first time saya nak jumpa dengan calon suami tu, dengan suami saya tu, kawan-kawan saya memang, kawan-kawan baik saya tahulah, saya ada share dengan diorang, cakap aku nak pergi jumpa calon ni. Okay, lepas tu diorang pun kau hati-hati, bawa adik-adik kau macam tu, sebab kita risau kan, strangers kan. So tapi kawan-kawan ni lepas saya, yelah lagi-lagi bila saya dah bernikah kan, Alhamdulillah bila bernikah tu lagi kawan-kawan tu rasa macam lepas ni kalau aku tak jumpa jodoh depan-depan, aku nak try jugalah, online nampak tak, dia macam selit-selit macam tu kan. So dapat feedback yang baik lah sebenarnya, tapi plus terkejut juga macam tu. Okey, terima kasih Pak Amalina. Di mana kawan-kawan dia pun tak sangka Pak Amalina ni boleh jumpa jodoh dalam portal Tijana.my kan. Dan beliau pun macam caring lah terhadap Pak Amalina sebelum nak jumpa pasangan dia kan, sebab kita takutlah kan kawan kita takut jadi apa-apa ke kan. Tapi Pak Amalina bawa adik-beradik ya tak silap untuk adik-adik saya. Yes. Kan, jadi itu untuk macam lah kan. Okay, terima kasih Pak Amalina. Bagi Puan Izzah, alright. So macam saya macam dekat office mate, saya lebih kepada senior lah kan, kakak-kakak yang dah berkahwin. Bila diorang tanya, walaupun macam manager saya, line manager pun tanya kan macam mana kenal, diorang pun macam excited. Saya kata saya kenal online, tapi saya tak mention pun kat Tijana. Sebab kita macam malu kan, sebab benda ni tak apa orang cakap, tak familiar lagi macam tu kan. So bila
bila diorang tanya, siapa ni kawan-kawan dekat office tanya, so saya cakap lah okey ni, sampaikan saya punya manager pun nak tengok, nak tengok calon suami you, dia cakap macam tu. So saya pun tunjuk gambar dia, okey kat sini, ini adalah app Tirjana, dan saya tunjuk. Saya kata macam saya excited juga sebab kita boleh tengok calon-calon dalam Tirjana tu, seronok-seronok. Macam kita orang HR, kita nak cari candidate yang sesuai untuk kita punya position tu kan. So saya cakap kat diorang, okay inilah jumpa, kalau rasa nak frontliner, tekanlah pakaian seragam ke apa, macam tu lah kan. So kalau rasa nak kerja engineer, carilah tapis lah, macam tu lah. So macam kawan-kawan kat office macam tu, and then kalau kawan-kawan sekolah ataupun kawan universiti, mostly diorang tak tahulah until the day yang saya kata saya dah nak angkat nikah tu, baru diorang tahu. Yang close friend je yang saya akan cakap, aku dah nak nikah dah ni dengan Mamat ni. So diorang kata, serius lah, betul ke? Boleh percaya ke? Cakap betul, boleh percaya. Cakap lah, kalau tak percaya download app ni. Tapi kena invest sikit lah kan untuk premium tu. Saya kata, kena invest sikit lah, cakap macam tu. So mula-mula memang malu lah kan nak cakap, kita kenal dekat online lah. Tapi dah kahwin dah pun. Tu je lah saya boleh cakap, boleh dipercayai lah, macam tu. Soalan yang seterusnya untuk Puan Amalina. Apa yang Puan Amalina hadapi kan sebelum menjadi suami isteri? Silakan Puan Amalina. Okey, untuk ujian, selalu saya ada terbaca testimoni Tirjana ni, calon-calon ramai yang macam jumpa sekejap lepas tu terus menikah kan. Tapi macam kami tak macam tu. Kami ni macam nampak, kalau nampak balik tahun tu rasa macam jauhnya kita nak nikah bila tengok balik kan. Sebab kami berkenalan 2018, lepas tu 2019 bertunang, and then sepatutnya tarikh nikah kami 4 April 2020. Tapi lepas masa tu kan pandemik COVID-19 dah sampai, jadi semua benda kena tunda, semua benda majlis, semua benda memang rasa macam ya Allah, macam ujiannya. Sebab benda tu bila benda-benda nak menikah, majlis ke apa, sebab kita ni berkait dengan ramai orang kan, kita nak kena arrange semua benda tu balik. So tu antara ujian lah, salah satu ujian yang saya rasa macam memang takkan lupa lah sampai bila-bila, sebab semua benda kena tunda. Jadi kami bernikah pada 16 Mei 2020. Masa tu Ramadan. Ramadan ke apa memang jalan je. Sebab masa tu kita orang punya borang nikah dah nak expired. So saya bagi tahu ayah masa tu lah, juru nikah tu cakap borang nikah ni dah nak expired. Lepas tu kebetulan masa tu KL Selangor rasanya dah start boleh nikah secara bersemuka tu kan, kat online kan. Jadi saya cakap saya nak nikah lah, saya cakap kat ayah, kita buat lah. Masa tu hari Rabu, saya nak nikah ni hari Sabtu ni. Memang kelang kabut lah, memang dah lah suami saya pula tak dapat surat rentas negeri, tak boleh, polis tak bagi untuk rentas negeri. Macam-macam lah minta, macam macam mana ni. Lepas tu dia kata tak apalah, dia rentas je, dia kata, sebab dia dekat Seremban masa tu dengan mak mertua lah. So macam dia kata nak reda, tapi kita macam kita ni tak sedap hati lah kan, tiba-tiba tak sampai, aku ni kahwin dengan siapa ni, dia macam tu kan. So tapi Alhamdulillah masa hari Jumaat tu dapat juga surat pelepasan polis tu. So esok tu nikah, selamatlah bernikah. So Alhamdulillah lah. Tapi memang pandemik COVID-19 ni memang sangat-sangat mencabar lah untuk orang-orang yang nak bernikah kan, nak buat majlis. Memang berikan sangat-sangat berikan impact lah untuk kita, sebab benda-benda yang berkait dengan banyak pihak macam tu. Okey, terima kasih Puan Amalina. Nampak tak daripada sejak adanya COVID-19 ni kan, dah banyaklah pasangan kat luar sana pun kita tengok mereka memilih tarikh kan, dah plan lah kan nak tarikh bernikah bila. Tetapi disebabkan pandemik COVID-19 ni pula kena ikut tarikh pada pejabat agama kan. Jadi itulah antara ujian yang dihadapi Puan Amalina kan.
Okey, jadi pada Puan Izzah pula kan, apa ujian dialami bersama pasangan semasa nak mendirikan rumah tangga. Puan Izzah lagi untuk macam percintaan jarak jauh kan, boleh share? Alright, terima kasih Silakan Puan Izzah. Izzah. Okay, terima kasih Izzah. So, kalau macam Puan Amlina cakap tadi, dia susah nak rentas and then tiba-tiba apa yang dia plan 4 hari bulan 4 tu dia nak kahwin tapi dah kena postpone semua tu kan. So bila macam saya ni memang first saya nak kena tunggu suami saya balik dari Singapura. Waktu tu border tak buka lagi. Memang agak mencabar jugalah sebab dia boleh ambil cuti 2 bulan sahaja. Bayangkan kita orang punya kahwin ni macam something yang benda kita nak kena buat juga, tak boleh tangguh. Sebab kalau tangguh kesian dekat suami saya sebab kos dia nak balik Malaysia dan balik semula ke Singapura. Quarantine kat Singapura pun dah 14 hari, memang banyak makan duit kat situ. Lepas tu apa-apa saya kata saya kena tunggu awak balik Malaysia dulu, awak settle borang nikah awak, saksi dapat approval daripada Jabatan Agama semua. Alhamdulillah memang rezeki kami, Tuhan tu pemudahkan urusan kami lah. Sebab waktu tu memang kena appointment. Bayangkan nak pergi Jabatan Agama memang appointment penuh. Memang tak ada date lah, memang penuh. Saya memang dah macam kalut. Saya kata kalau susah sangat saya nak postpone je kan. Tapi saya kata tak boleh, kesian dekat wakil suami lah sebab dia balik sini memang dia banyak guna duit. Lepas tu memang dia balik Malaysia, dia dah settle, dia kena duduk kat rumah lah sebab dia tak boleh lagi suka hati nak keluar kan. So dia kena habiskan dia punya hari, 14 hari ke 10 hari. Okay, lepas tu baru dia keluar jumpa Tok Kadi, settle semua borang dia. Dalam masa 4 hari saya dah settle side saya pula. So bila settle side saya memang plan, kita memang plan nak buat dekat Pahang, kat Jerantut Pahang. Unfortunately time tu Pahang umumkan, Kerajaan Negeri Pahang umumkan tiada apa-apa kebenaran nikah waktu tu dekat Pahang. Saya memang dah kalut. Saya kata macam mana ni kan, saya kata nanti kan disebabkan saya punya borang tak settle, tiba-tiba ada pula tiba-tiba tak boleh nikah dekat Pahang. And then saya call Jabatan Agama semua, dia kata okey kalau dah duduk Selangor, menetap di Selangor lebih 6 tahun, dah kira pemas tautin, boleh je nikah dekat Selangor. Saya pun google lah masjid mana yang saya nak nikah tu, saya call. Memang Tuhan tu Alhamdulillah pemudahkan urusan saya tu. Lepas tu bila saya dah dapat, saya call ustaz, saya tanya macam mana proses saya nak kahwin dekat sini semua, dah dapat kelulusan. Saya punya tarikh adalah 6 hari bulan 6 tahun ni 2021. Lepas tu entah macam mana, entah kerajaan umum pula 1 hari bulan 6 akan lockdown yang 3.0 tu. Saya dengan suami dah macam kalut-kalut, tapi Alhamdulillah dah dapat tarikh kebenaran untuk nikah 25 hari bulan 5. Saya pun bincang dengan mami, dengan dia. Bayangkan dengan baju dia tak siap lagi, baju akad nikah dia tak siap lagi. Dengan tudung saya, crown saya, veil semua tak sampai lagi time tu. Lepas tu kalau ikutkan saya tanya ustaz, saya kata ustaz macam mana pendapat ustaz? Yalah Tok Kadi cakap okey. Dia kata kalau ikutkan lagi cepat lagi bagus sebab kita tak tahu macam mana. Waktu tu kes dah 6,000, 7,000 dah tu time tu, bulan 5 tu. Lepas tu saya tanya husband, dia kata kita kahwin esok lah. Kalau ikutkan orang lelaki memang nak cepat kan. Saya kata tak boleh macam tu. Mak saya dengan saya wali, takkanlah diorang nak datang daripada Pahang cepat macam tu kan. Lepas tu kita pun decide 30 hari bulan 5, hari Ahad rasanya. 30 hari bulan 5 kita angkat nikah dekat masjid. Dekat area sini lah, kat Selangor kan. Alhamdulillah memang agak rushing. Dengan saya punya tudung angkat nikah tu tak ada, dia tak ada. Bayangkan memang nak cakap cowboy taklah cowboy, tapi nak cakap persiapan tu memang Express. Yes. Lepas tu bayangkan saya memang kalut. Bayangkan benda-benda yang kita dah plan, contoh saya nak buat majlis dekat Jerantut dekat Pahang. Kita orang terpaksa tangguh, and then deposit tu ada lagi sampai sekarang tak settle lagi, nak refund ke apa. Kad kahwin, bayar macam tu. Ada benda yang kita orang bayar sampai sekarang tak buat apa-apa. Macam burn macam tu je. Itu kita orang punya
apa orang cakap, cabaran lah. Tapi Alhamdulillah yang penting dah settle. Dengan tak boleh rentas negeri lah macam tu lah. Macam tu lah. Alhamdulillah dah settle. Okey, terima kasih Puan Izzah atas perkongsian bagaimana beliau menghadapi ujian kan semasa nak mendirikan rumah tangga. Jadi di sini kita ada komen daripada Wanita Taha. Okey, menariklah dua-dua panel punya cerita, suka sangat dengar. Okey, ni kita ada soalan daripada Set Panda. Okey. Saya ada soalan lagi. Macam mana kalau sudah berkenal lama dengan si A, lepas tu kita ada calon lagi yang lebih sesuai si B. Calon A dah menaruh harapan pada kita. Macam mana kita nak buat? Puan Amalina mungkin ada pendapat. Okey. Untuk soalan tu sebab macam saya ni saya kenal one by one kan, saya jawab salam kan, tapi one by one tau. Saya tak apa, maksudnya kenal ramai-ramai. Saya jenis macam tu lah. Saya tak boleh ramai-ramai ni sebab kita pun macam tak prefer kalau kita tengah kenal dengan orang tu pun pergi kenal ramai-ramai lagi. So macam aku ni apa kan. So macam saya memang saya akan kenal seorang-seorang lah. So macam bila seorang tu tak okey, say next. Bila seorang tu tak okey lagi, say next macam tu. So saya tak kenal secara ramai-ramai. So memang one by one, macam tu. Okey, terima kasih atas jawapan ataupun pendapat daripada soalan Set Panda. Okey, di sini kita ada komen juga daripada Nur Adibasa Muri. Sweetnya. Kisah cerita mereka kan. Macam mana mereka bertemu, macam mana mereka menghadapi ujian-ujian kan. Soalan kuis yang terakhir. Okay. Di mana siapa yang cepat menjawab akan memenangi hadiah yang menarik. Okey. Untuk soalan kuis yang ketiga. Okey. Apakah ujian yang Puan Amalina hadapi sebelum disatukan menjadi suami dan isteri? So kita ada empat pilihan jawapan. Okey. Yang pertama adalah halangan keluarga, A. B. Bakal suami tak serius, C. Disebabkan pandemik COVID-19 dan D. Tiada halangan. Okay. So pada siapakah penonton yang dapat jawab dengan secepat yang mungkin kan atas kuis ni, sebab tadi Puan Amalina baru je kongsikan apa ujian yang dia hadapi kan semasa nak mendirikan rumah tangga. Okay. Jadi nanti admin kami akan screenshot jawapan anda dan akan PM anda. Okay. So itu adalah untuk kuis. Okay. Jadi untuk saya meneruskan soalan yang seterusnya. Pak Amalina, berapa lama Pak Amalina dah berkahwin dan boleh kongsikan tak pengalaman proses dalam menuju alam perkahwinan, persiapan dan persediaan fizikal dan mental. Mana tahu kan kita boleh bagi tips kepada orang di luar sana yang nak mendirikan rumah tangga. Silakan Puan Amalina. Okey, usia perkahwinan kami setahun 5 bulan. So baru je lagi. Saya cakap baru tu sebabnya kami ni bulan 1 hari tu baru je habiskan majlis sanding. Belah kami lah. So nampak tak dia punya drag kan sebab COVID tu. So still rasa macam pengantin baru lah. Padahal dah setahun lebih ni. Tapi tak apalah, kita follow the flow kan. Alhamdulillah Allah mudahkan semuanya sebab tiba-tiba bulan 12 tu PKPB tapi boleh rentas negeri. Itu rasa macam terkejut sangat-sangat. Tiba-tiba kerajaan bagi rentas negeri walaupun PKPB. So memang on terus lah majlis sanding belah Melaka, lepas tu belah KL. Lepas tu 2 hari lepas tu PKP balik. So rasa macam saya pun faham lah macam ni Puan Izzah. Puan Izzah rasa lagi, Puan Izzah lagi lah nak kena tunggu border buka apa semua. So memang faham sangat lah macam mana orang-orang yang nak berkahwin tapi nak kena face pandemik ni juga dengan SOP segala bagai. So untuk persiapan, kalau dari persiapan untuk ke gerbang perkahwinan tu lebih kepada mentally lah, bersedia secara mentally, rohani, and then macam belajar lah untuk
untuk sabar. Untuk sabar sebab kita ni nak terima orang baru ni masuk dalam nak masuk terima orang baru masuk dalam Hidup hidup kita. kan. So rasa macam okay, aku kena ready daripada segitulah. So lepas tu nak kena terima dia punya kurang kan, dia punya kekurangan apa nantilah lepas ni nampak. So benda-benda tu kena bersedia lah. Then macam biasalah doa semoga semuanya dipermudahkan. Yang lain tu alhamdulillah semuanya smooth je. Memang betul-betul follow the flow. Sebab kita pun tak tahu bila masa saya bertunang pun ada yang datang nak try tu. Tiba-tiba je. Masa aku single tu tak ada pun nak try tau. Rasa macam tu tau. Masa aku single tak ada pun yang datang. Tiba-tiba yang dah tunang ni ada lah yang nak try terus. Tapi rasa macam bila ada ujian macam tu saya memang bagi tahu suami lah, tunang saya lah masa tu. So, ada orang-orang ni yang macam tu. So kita memang sangat kita perlulah transparent, kita perlu jujur je dengan ni supaya tak adalah rasa macam ragu-ragu kan sebab kita nak berkahwin ni. So bila tunang pula memang ada ujian dalam bertunang tu. Jadi semua tu dah face. Alhamdulillah sekarang pun masih mengenali suami saya dan terus mengenali lah. Jadi Puan Izzah pula, berapa lama Puan Izzah dah berkahwin? Dan boleh kongsikan juga pengalaman proses dalam menuju ke alam kan, persiapan untuk berkahwin tu dan persediaan fizikal dan mental untuk masuk ataupun menuju ke alam perkahwinan ni. Silakan Puan Izzah. Macam saya lebih sifat terbuka dengan pasangan. I mean sebelum kita kenal tu pun memang kita akan tanya soalan-soalan yang kalau dia rasa dia suka, dia jawab lah secara jujur. Kalau dia rasa tak suka, dekat situ kita dah tahu dah, oh yang ni bukan calon yang sesuai dengan kita. So basically kita akan tanya soalan-soalan yang macam, oh you dah ready ke nak kahwin? You dah boleh hadap ke perangai I macam ni. Kita cakap apa yang kita suka, apa yang kita tak suka. Kita bincang, so apa yang you rasa cukup tak you nak tanggung macam tu. Macam mana perbelanjaan lepas kahwin. So kita benda-benda macam tu memang kita akan bincang openly lah, kita terbuka sebab benda tu memang mempengaruhi lah. Let's say lepas kahwin tiba-tiba yelah dengan pandemik macam ni kita tak tahu kan, walaupun ada kerja tetap pun mungkin kita boleh diberhentikan ke apa dan sebagainya. That's why yang tu penting lah. Itu dari segi kewangan lah. Kalau mental, saya sebelum saya dah nak kahwin ni memang saya akan cakap dekat diri saya sendiri, Izzah kalau kau nak kahwin kau memang kena berubah. Kau kena jaga mulut kau. Macam tu, jangan lancang lah mulut lah. Macam tu lah kan. Memang cakap dalam hati kena niat nak kahwin dengan bila dah kahwin dengan cakap suami macam tu. Sebab saya dengan suami saya memang kita orang kenal, bayangkan 6 bulan kita buat preparation untuk kahwin dan masa 6 bulan tu lah kita orang kenal hati budi masing-masing. Dan dia sangat apa orang cakap penyabar lah, dia memang sangat sabar. Walaupun kita orang ada sedikit ujian lah, saya tak label saya tunangan orang, saya cuma merisik lah, maknanya dia dah bagi tanda risik. Waktu tu tak ada ex-girlfriend dia datang ke ataupun saya punya ex-boyfriend datang ke, tak ada. Dugaan macam tu memang tak ada, alhamdulillah. Cumanya ada satu benda yang jadi before Ramadan macam itulah kan dugaan. So saya kata kat dia kalau macam ni lah tak apalah, kita tengok dulu macam mana kan. Sebab saya memang suka melibatkan mak dia dengan mak saya. Saya kata kalau kita rasa macam ada isu, kita bincang, kita cakap dekat mak you ataupun cakap kat mak mami I, cakap macam tu kat dia. So dari segi fizikal mentally memang kena ni jugalah. And then kita orang lepas kahwin, kita orang 30 hari bulan ni baru 5 bulan saya dengan dia kahwin. Alhamdulillah lah, mungkin ada hikmah kenapa kami berjauhan macam ni kan. Sebab kalau duduk dekat kan mungkin bergaduh pula macam tu kan. So mungkin kalau duduk PJJ macam ni, kalau dia tak ada job sampai malam, kita orang akan video call everyday lah kan, without fail kita orang akan video call macam tu hari-hari lah. Unless dia ada job ataupun saya busy dengan family ke apa macam tu. So so far yang boleh saya share macam tu lah. Tapi nak bagi tips lah, kalau sesiapa kat luar sana
yang masih nak mengenal, you guys tanya je soalan yang macam komitmen, gaji, tanya. Benda-benda macam tu penting tau lepas kahwin. Kereta, rumah, tempat tinggal semua tu penting. Kena tanya awal-awal. Betul. Tu je lah. Okey, terima kasih Pak Izzah atas perkongsian kan. Untuk pengalaman mereka lah kan, pengalaman mereka dalam proses menuju ke alam perkahwinan kan. Kalau pasangan tak nak jawab berkaitan komitmen semua tu, nanti dia takut pasangan dia cakap dia duitan. Okey. Macam mana nak cakap, kita bukan mata duitan ke apa. That one is realistik lah. Kita jadi realistik sikit. Okay, cinta tak boleh beli makanan ataupun bayar minyak kan. So benda-benda macam tu memang kita kena ambil berat sikit lah, sebab kalau ikutkan kebanyakan pasangan muda yang berkahwin, dia tak ada financial punya planning in the future tau. So bila dia kahwin, bila tak ada duit, salah satu menyebabkan, macam nak cakap ya, cerai tu ni lah kes peningkatan cerai tu tinggi because of pasangan muda kita tak ada financial planning bila lepas kahwin. So bila dah jadi macam tu, itu sebab ada banyak orang cakap masalah kewangan lepas kahwin. That's why kita perlu berbincang benda tu dengan partner kita sebelum kahwin. Itu penting kita berbincang. kita ada persoalan lagi Instagram. Untuk Puan Amalina pula, okey. Mencari pasangan macam mana ya? Siapa yang mulakan dulu? Lelaki atau mungkin Puan Amalina boleh bagi pendapat? Silakan. Kalau saya, husband lah yang mulakan. Husband yang mulakan. Sebenarnya tak kisah pun siapa yang nak mulakan, perempuan ke kan. Sebab tak ada istilah pun nak pergi cari timba ke apa, sebab kita ni dah tahu niat kita memang masuk portal ni nak cari jodoh, nak cari calon suami, and kita sendiri perempuan pun perlu memilih kan. So tak salah pun kalau perempuan tu nak mulakan dulu. Tapi kalau macam saya, pengalaman saya, suami saya yang tegur dululah, yang mulakan conversation tu. Tu pun kita rasa macam terharu jugalah, sebab saya kalau in real life masa saya nak kenal orang kan, yang saya tersuka, terjaga jodoh orang tu, saya yang banyak mulakan tau. Saya straight to the point je, tapi bila kena reject ke apa macam relax je lah, cari jalan lain. Sebab kita pun doa juga kan, minta kalau betul tu jodoh kita, minta Allah pemudahkan. Tapi kalau bukan, minta Allah jauhkan. So bila dah jauh daripada seseorang tu, maksudnya dia bukanlah jodoh kita. So daripada soalan tadi tu, tak kisah pun siapa-siapa nak mulakan. Asalkan kita tahu niat kita untuk apa, macam tu. Okey, terima kasih Puan Maina. Salam. Nak tanya, apa pandangan Tijana atau puan-puan dengan calon lelaki yang kita kenal selama 6 bulan dan decide nak kahwin lepas kita kenal dan tiba-tiba hilang tanpa cerita? Boleh share pendapat. Mungkin Puan Izzah boleh bagi pendapat tentang persoalan daripada Miss Jun. Silakan Puan Izzah. Alright, okay. Hi Miss Jun. Macam ni, kalau orang macam ni kan, lelaki atau calon macam ni, dia cakap dia dah 6 bulan kenal, tiba-tiba kata nak kahwin tapi dia hilang kan. So kalau saya, kami memang cakap straight to the point. Sebab kata Puan Amalina tadilah, dia cakap kalau tak ada, tak apalah, kita next lah, kita cari orang lain. Betul. Tak apa, tak payah tunggu calon tu. Kalau you rasa mungkin itu bukan calon kita, bukan jodoh kita. So selalunya kalau lelaki ni, kalau dia betul-betul nak kahwin, dia sendiri akan ada effort lebih. Dia sendiri yang akan isi borang, dia sendiri yang akan pergi jumpa saksi, jumpa tagadi. Dia sendiri yang akan ada effort tu. Kita tak perlu nak push dia. Kalau setakat cakap, saya memang nak kahwin, saya dah ready dah nak kahwin, tapi dia tak serius, tak payah. Kita move on je, kita cari orang lain. Sebab you kena faham, you niat you nak kahwin, you tak perlu tunggu orang. Bila you akan cakap diri you yang sebenarnya kat luar sana ada ramai lagi calon yang baik, yang serius nak kat kita. Dan dalam Tijana sebenarnya memang saya akui 80% lelaki yang dalam tu memang dia ready nak kahwin, dan dia orang sangat, orang cakap, tahap serius tu nak kahwin memang ada. Cumanya macam mana kita
biasalah nak negotiate berapa hantaran, benda-benda macam tu kan. Tu Betul. orang lelaki takut sikit lah. So Ah. yang tu you dalam nego dengan dia macam mana nak hantaran ke nak apa ke macam tu. So far kalau Miss Ju rasa lelaki ni dah 6 bulan tiba-tiba hilang macam tu, tak payah tunggu dia, cari calon lain. Itu saja. Okey, terima kasih Puan Izzat. Adalah sebab kita nak tengoklah kat effort seseorang bila macam dia hanya bagi salam tapi dia macam tak ada effort nak kat kita kan. Buat apa kita nak terhegi-hegi, betul tak? Kan? Betul. Okey, so kita seterusnya. Puan Amalina, ada tak recommend kan pada kawan-kawan lain supaya guna portal tijana.my ni? Ya, memang saya tak adalah recommend ke apa, cuma saya jenis berkongsi. Saya pernah berkongsi di social media saya macam mana saya kenal dengan suami bila kami dah bernikah lah. So saya ceritalah macam mana, dekat mana. So daripada situ itu yang orang macam tertarik tau. Ada kawan-kawan yang tanya macam, Tijana ni okey ke? Tijana ni okey ke? So secara halus sebenarnya kita dah tarik orang tau, orang-orang yang masih mencari jodoh ni kan. And sebenarnya kita dah buka mata orang supaya macam ada lagi ikhtiar cara lain kan. Macam tak payahlah kecewa sebab portal online tijana.my ni salah satu portal cari jodoh yang testimoni dia yang sangat ramai. Lepas tu saya sendiri pun memang testimoni untuk tijana.my kan. Siapa-siapa yang pernah buka website Tijana memang kami memang ada dalam testimoni tu sendiri. So kalau kawan-kawan yang macam bercerita aku ni tak jumpa lagi apa, memang jawapan saya masuklah Tijana, masuk Tijana jadi premium. Lepas tu barulah boleh teruskan pencarian. Itulah dia punya step kan. Macam itulah. Okey, terima kasih Puan Amalina. Di mana dia yakinkanlah dekat kawan-kawan dia kan bahawa dia lah salah seorang yang berjaya jumpa jodoh dalam portal tijana.my. Okey. Jadi bagi Puan Izzah pula kan, Puan Izzah ada tak recommend kan dekat kawan-kawan Puan Izzah untuk menggunakan portal tijana.my ni? Dan kalau ada kan, macam mana Puan cakap beritahu dekat mereka, dia yakinkan mereka untuk gunakan portal tijana.my ni sebagai alternatif untuk pencarian jodoh. Silakan Puan Izzah. Okey, terima kasih. Saya memang ada recommend pada kawan-kawan. Pada mulanya memang saya malu, saya sendiri mengaku yang saya malu nak cakap yang saya kenal dekat Tijana. Saya cuma cakap saya kenal kat internet. Tapi bila kawan saya tanya, serius lah boleh percaya ke? Saya cakap boleh, cuba dulu saya cakap macam tu. Tapi kena, apa orang cakap? Tapi kena invest lah sikit kan, keluarlah duit sikit. Kalau you rasa you tak boleh ambil 3 bulan, you ambil lah yang sebulan dulu. You tengok dulu macam mana. Sebab kalau kita nak recommend lebih-lebih pun tuan punya badan sendiri yang akan ada effort. Kita boleh bagi nasihat, kita boleh recommend macam tu je. Diorang yang akan ada effort untuk download, untuk register, untuk buat premium. Kita boleh bagi recommend macam tu lah. Tapi saya rasa alhamdulillah ada a few kawan-kawan saya yang memang dah start guna Tijana. Diorang dah chatting. Ada yang apa orang cakap dah berkenal kan. Ada yang dah serius kot. Saya doakan diorang dipermudahkan urusan. Saya selalu cakap tak apa, nanti bila dah ada tarikh semua dah nak angkat nikah beritahu je, insyaAllah saya sampai. Saya cakap macam tu kat diorang. Macam sekarang ni kan Puan Amalina dengan Puan Izzah dah berkahwin. Jadi di situ mereka tak ada ragu-ragu lah kan untuk menggunakan portal tijana.my ni. Persoalan daripada Mimi Omar. Izzah ambil masa untuk cari calon dalam portal. Mungkin saya dah overlook soalan ni. Mungkin Puan Izzah dahulu boleh bagi pendapat tentang pertanyaan daripada Mimi Omar. Silakan Puan Izzah. Okay. Hai Mimi Omar. So terima kasih soalan tu. Bagi saya ambil masa untuk cari calon. Dalam tu ada banyak calon yang bagus. So you boleh tengok dulu. Jangan rushing. Kita relax dulu. Kita tengok-tengok dulu kan. So bila you rasa you dah berkenan dengan orang tu dan you tengok calon tu serius dengan you, baru you pergi next step. Tapi masa saya dengan husband saya, kita orang kenal dalam sebulan, 2 bulan macam tu je. Bulan ketiga dah risik. Mungkin
Mungkin saya cakap kat dia cepat sangat nak cop saya kan. Saya baru nak macam have fun dululah dengan calon-calon lain kan. Tapi dia dah memang buat kerja cepat lah. So dia dah cop saya dulu. So bulan 3 kita orang dah merisik. So dalam masa 3 bulan lah, 3 bulan kita orang kenal. Tapi alhamdulillah dia memudahkan urusan. Itu saja. Okey, terima kasih Wak Izzah atas persoalan lah tentang pendapat untuk soalan daripada Mimi Omar kan. Okey, jadi kita ke soalan yang seterusnya. Bagi Puan Amalina kan, boleh beri penonton ni kan yang masih ada rasa malu, ragu-ragu untuk memulakan perkenalan tu. Sekali kena buka hati lah, kena buka hati dulu. Kalau kita ni tutup hati kita limitkan, memang susah kita nak capai apa yang kita niat tu. Lepas tu niat kita kena jaga. So kita masuk portal ni memang untuk cari calon suami, cari calon isteri, memang untuk berkahwin. And then kena positif, kena sentiasa positif. So supaya dapat pun calon-calon yang positif lah, yang baik-baik kan. And then kena sabar tu memang dalam semua proses pun perlulah. Sabar tu sangat penting. Sambil-sambil tu minta juga doa dari parents kita, doa dari kawan-kawan kita, sebab antara doa-doa tu lah yang buatkan kita sampai ke jenjang pelamin kan. Sampai ke kita boleh jadi halal tu lah. Untuk masuk portal Tizanah ni pun salah satu ikhtiar juga, So tak ada rasa macam aku dah tak ada harapan ni, aku tak ada harapan. Tak. Korang mesti ada lagi sebab kita ada Tizanah.my. Nampak tak? So jangan rasa macam kecewa sangat sebab pasti ada jalan. Lagipun kalau niat kita dah betul, kita tawakal, insyaAllah Allah pasti bantu kita lah untuk apa yang kita niatkan tadi tu. Okey, terima kasih Puan Amalina atas perkongsian ataupun pendapat kepada calon-calon yang di luar sana yang rasa malu, ragu-ragu untuk memulakan perkenalan. Untuk Puan Izzah pula kan, apa pendapat Puan Izzah ataupun saranan kepada calon yang rasa malu-malu, ragu-ragu untuk memulakan perkenalan pertama mereka? Silakan Puan Izzah. Saya punya saranan kepada yang masih malu-malu, jangan malu, jangan segan. First kita betulkan niat kita, kita memang nak cari jodoh, kita dah ready nak kahwin. Second, carilah calon-calon yang mengikut ciri-ciri yang kita dah tetapkan. Kita mesti adakan set yang kita nak ciri macam mana, calon macam mana, orang negeri mana, kerja apa, kita mesti dah set kan. So bila dah kenal tu, kita bertawakal lah, doa, usaha. Kita tengok pula effort dia. Kalau dia kata dia serius nak kat kita ataupun dia dah serius nak kahwin, sama-sama isi borang, bincang dengan family, discuss semua, kita pergi next step. At the same time kita berdoa lah, kalau betul jodoh kita, memudahkan urusan semua. So jangan malu, jangan segan, boleh start download sekarang dan register. Esok bila dah register kan, kita register nama kita semua, malam ni dah boleh tengok calon dah. Jangan risau, malam ni kita tengok calon, esok approve, esok malam dah ada bagi salam. Percaya, mesti ada orang bagi salam punya. Betul. Scroll je. Betul. Jadi brother jangan rasa malu-malu lah kan. Jadi boleh je tegur. Yang penting kena pasang niat yang serius lah cari jodoh tu untuk berkahwin. Okey. Jadi kita ada satu komen yang menarik di Facebook daripada Farah Hanif Muhammad Nawi. Okey. Di sini dia kata alhamdulillah jodoh jumpa dekat Tizanah. Bulan 8 kenal, bulan 10 merisik dan tunang. Bulan 12 insya-Allah dah nak nikah. Memang bakal suami betul-betul tunjuk effort nak halalkan hubungan kami. Jodoh rahsia Allah. Itulah yang dikongsikan daripada Farah Hanif Muhammad Nawi. Okay, semoga segala urusan dipermudahkan untuk Farah Hanif Muhammad Nawi. Okay. Amin. Jadi sebelum saya akhiri untuk soalan yang terakhir, saya nak umumkan pemenang kuis yang telah berjaya jawab soalan pada malam ini. Okey. Jadi untuk pemenang kuis Forum Bicara Wanita pada malam ini di Facebook, untuk soalan yang pertama kita dimenangi oleh Syarala. Okey, tanya. Okey.
untuk soalan yang pertama di Instagram pula adalah Nur Atik. Nur Atik. Okey. Jadi untuk pemenang soalan yang kedua adalah DK Khalid. Okey, DK Khalid. Di Instagram pula adalah _miss.ya. Dan soalan yang ketiga di Facebook adalah Nur Adibah Sabu. Dan di Instagram adalah I_M_Fazira. Dan yang untuk semua pemenangnya menjawab quiz pada malam ini. Jadi nanti admin kami akan PM ataupun DM anda untuk bagi hadiah yang menarik. Terima kasih kerana sertai quiz pada malam ini. Jadi kita ke soalan yang terakhir, iaitu sebelum saya nak menutup lah pada forum malam ini. Okey, untuk Puan Amalina, ada apa-apa kata penutup nak disampaikan ke untuk penonton yang mengikut live ini? Silakan Puan Amalina. Okay, saya just nak cakap semoga daripada sharing kami malam ni dapatlah beri manfaat kepada penonton-penonton, sahabat-sahabat yang masih mencari tu. Kalau dah ada akaun Tijanah tu, silalah buat premium macam tu, barulah boleh fikir next step. Siapa-siapa yang tak ada lagi boleh dah mula kan mencari. Lagi-lagi sekarang pandemik ni kita pun macam terhad kan, so memang sesuai sangat lah kalau nak cari jodoh online macam tu. Lepas tu yang kurang tu datang dari saya, yang baik tu semua daripada Allah SWT. So kata akhir daripada saya ada sedikit pantun. Okay, anak raja makan sirih. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Okey, terima kasih Pak Malina. Pak Malina hantun lagi pada kita malam ini. Jadi moga kata-kata dia bolehlah dapat bagi tips lah kan kepada ahli-ahli yang bakal menjadi yang akan melayari portal Tijanah.my nanti. Okey. Jadi untuk Puan Izzah pula, apa kata-kata penutup nak disampaikan untuk penonton yang mengikut live pada malam ini? Silakan Puan Izzah. Alright, kata-kata terakhir saya, terima kasih kepada yang still lagi tengok live kita sampai akhir ni kan, 2 jam, almost 2 hours. Kepada yang sedang menonton dan yang sedang mencari calon-calon jodoh, jangan malu, jangan segan, teruskan ikhtiar. Apa orang cakap, lapang hati. Kalau orang tu tak jawab salam kita go to the next punya calon, tak ada masalah. Banyak lagi calon yang bagus kat dalam tu, jangan sedih. And then terima kasih juga kepada pihak Tijanah, moderator Izzah dan Puan Amalina sebab invite saya untuk jadi panel untuk malam ni. Jadikan kita punya sharing hari ni macam batu loncatan untuk you guys yang single yang kat luar sana tu, untuk berusaha untuk cari yang calon yang bagus lah dekat Tijanah. Itu saja. Terima kasih semua. Itu sajalah. Okey, terima kasih Puan Izzah atas bagi sedikit kata lah untuk penonton-penonton yang mengikut live bicara forum wanita pada malam ini. Semoga apa yang mereka share pada malam ini kan, tentang perkongsian kisah cinta mereka, tentang dugaan mereka kan dalam nak membina alam perkahwinan lagi, macam-macam dah mereka kongsikan sepanjang 2 jam ini. Okay, so sebelum saya ingin menutup majlis forum bicara wanita pada malam ini, saya ingin mewakilkan dari pihak Tijanah.my dan panel-panel kami. Okey, sekiranya sepanjang program ini berlangsung ada tersilap kata ataupun ada masalah teknikal kan yang boleh ataupun ada tersilap cakap sehingga tersinggung hati, saya ingin menyusul 10 jari ingin meminta maaf. Okey, dan berterima kasih pada mereka yang join pada start sehingga akhir selama 2 jam ini kan, atas untuk mendengar perkongsian kisah cinta mereka pada malam ini. Jadi sebelum saya ingin menutupkan majlis pada malam ini, saya ada serangkap pantun. Okay?
Melarik halus papa di Jawa, tersegam kukuh di gerbang batu. Adat berjumpa terpisah jua, masa ketemu di lain waktu. Okey, jadi terima kasih Puan Izzah dan Puan Amalina kerana Terima kasih. mengambil sanggup berkongsi kisah cinta selama 2 jam ini. Okey. So itu saja pada malam ini. Saya akhiri penutup majlis kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah.